Sebab tu Nabi sebut orang yang paling ramai nak ikut Dajjal ialah orang perempuan. Sampai Nabi suruh ikat isteri dan anak-anak dia. Pasal apa? Anak-anak dan isteri dia semua nak lari pergi ikut Dajjal. Pasal apa? Tuan-tuan, orang perempuan ialah orang yang lembut hati dia. Dia nak ikut Dajjal tu bukan sebab handsome Dajjal tu. Tapi waktu tu dia fikir anak dia tak makan tu. Betul tak ni? Allahumma salli ala sayyidina, tuan-tuan. Tu dia panggil fitnah Dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim, amma ba'd. Yang dihormati tuan pengacara majlis, yang dihormati Al-Fadhil Ustaz Zulkifli Zainal Abidin, yang dihormati tuan Ibrahim, pengetua blok Amanah, seluruh para pelajar, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah. Pertama-tamanya kita panjat puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia inayah taufik daripada Allah. Kita dipertemukan pada malam yang penuh dengan keberkatan ini. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berada pada akhir zaman. Itu dia punya muqaddimah dia. Kita berada pada akhir zaman. Nabi SAW pernah menyebutkan dalam satu riwayat, Ana akhir rasul. Aku ni rasul yang paling akhir. Wa antum, dan kamu semua akhir ummah, umat yang paling akhir. Nabi SAW sebut pada suatu hari kepada para sahabat, yang aku ni ialah Nabi yang paling akhir, dan kamu sekalian ini merupakan umat yang terakhir. Hadis itu nak menceritakan bahawa satu justification, satu penetapan bahawa tak ada Nabi dah selepas daripada Nabi Muhammad SAW, dan tidak akan ada umat dah selepas umat Nabi Muhammad SAW. Maksud dia apa? Umat Nabi Muhammad lah yang akan berhadapan dengan akhir zaman. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sambung daripada hadis itu, Nabi SAW sebut akan muncul di kalangan kamu Ad-Dajjal. Akan muncul di kalangan kamu Ad-Dajjal, dan tidak ada sebarang keraguan padanya. Sebab apa? Sebab Dajjal akan muncul pada akhir zaman, dan umat Nabi Muhammad itu ialah umat akhir zaman. Baik. Dalam umat akhir zaman Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, dia ada tanda-tanda kiamat. Ada tanda kiamat yang paling awal, dan akan ada juga tanda kiamat yang paling akhir. Tanda kiamat yang paling awal, kelahiran Nabi SAW itu sendiri merupakan tanda kiamat, dan itulah tanda kiamat yang paling awal. Dia panggil tanda kiamat kecil. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan jumhur ulama menyatakan bahawa tanda kiamat yang paling akhir nanti ialah akan keluarnya api daripada arah Yaman yang akan menghalau manusia seluruhnya untuk berhimpun di padang mahsyar. Itulah tanda kiamat, itulah
perkara kiamat yang akan berlaku, Musalli Muhammad, yang paling akhir yang akan dihadapi oleh seluruh manusia. Faham? Salli ala Sayyidina. Okey. Boleh dekat tu? Salli ala Sayyidina Muhammad. Ulama membahagikan tanda-tanda kiamat berdasarkan kepada apa yang diceritakan oleh Nabi SAW. Nabi tak tahu bila nak kiamat. Datang malaikat Jibril jumpa kepada Nabi SAW dalam satu hadis yang sangat panjang yang dihimpunkan kepada kita. Ada di dalam Sahihul Muslim dalam satu riwayat dengan matan yang berbeza, dalam satu lagi dengan matan yang berbeza dalam Sahihul Bukhari. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaum ittala 'alaina rajulun shadidu bayadis siyab shadidu sawi sha'r la yura 'alaiha atharu safar wa la ya'rifu minna ahad hatta jalasa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa dha'a kaffayhi 'ala fakhdayhi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Ketika kami duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba muncul di kalangan kami seorang lelaki yang sungguh putih pakaiannya, sungguh hitam rambutnya, yang tidak ada tanda-tanda perjalanan yang jauh padanya. Siapa tu? Malaikat Jibril sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia duduk di depan Nabi dan tidak ada pula di kalangan kami yang siapa pun yang kenal dengan dia. Lalu dia duduk di depan Nabi SAW. Lututnya bertemu dengan lutut Nabi SAW. Meletakkan dua tapak tangan di atas pahanya, kata sebagian ulama. Meletak atas tangan di atas paha Nabi, kata ulama, bersopannya duduk di depan Nabi SAW. Lalu dia pun bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Ceritakan kepada aku tentang Islam, wahai Muhammad. Nabi pun cerita tentang rukun Islam. Habis. Sadaqta, kata dia, kamu benar. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa saddiquhu. Kami pun hairan. Dia yang tanya, lalu dia yang membenarkan perkataan Nabi itu. Pelik orang ni. Dia tanya soalan, bila Nabi jawab, dia pula kata ya. Gitu. Lalu subhanallah, dia kata, akhbirni anil iman. Ceritakan kepada aku tentang iman, wahai Muhammad. Lalu Nabi SAW pun cerita tentang 6 rukun iman. Habis Nabi cerita 6 rukun iman, akhbirni anil ihsan. Ceritakan kepada aku tentang ihsan, wahai Muhammad. Nabi pun cerita tentang ihsan, an ta'budallaha ka'annaka taraha fa illam takun taraha fa innahu yaraka. Kamu beribadat kepada Allah seperti mana kamu nampak Allah, tapi kalau kamu tak nampak Allah, ingat Allah itu melihat kamu. Habis 3 dah rukun yang ditanya. Masuk yang keempat, ya Muhammad, akhbirni anis sa'ah. Wahai Muhammad, ceritakan kepada aku tentang kiamat. Apa Nabi SAW jawab? Mal mas'ulu anha bi'almis sa'il. Orang yang bertanya itu lebih tahu daripada orang yang ditanya. Itu membuktikan yang Nabi sendiri pun tak tahu tentang kiamat. Dia kata malaikat Jibril tahu, tapi malaikat Jibril pun tak tahu bila nak kiamat. Sebab ilmu kiamat ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang Nabi tahu apa? Disambung lagi soalan daripada malaikat Jibril itu kepada Nabi SAW. Akhbirni an amaratiha. Ceritakan kepada aku tentang tanda-tanda kiamat. Ya, tanda-tanda kiamat telah diberikan ilmu oleh Allah kepada Nabi untuk Nabi peringatkan umat dia. Lalu Nabi bagi 2 tanda kiamat dekat situ. Subhanallah. Nabi SAW kata apa, tuan-tuan? Antalidal amata rabbataha. Kamu akan melihat seorang ibu melahirkan tuan-tuan dia. Wa antaral hufatal uratal ali asyai yatatawaluna fil bunyan. Dan kamu akan melihat orang-orang yang tidak memakai kasut, yang tidak memakai baju, yang miskin, berlumba-lumba membina bangunan-bangunan yang tinggi. Itu 2 daripada tanda kecil kiamat yang diceritakan oleh Nabi SAW sebagai mukaddimahnya. Lalu habis soalan tu, bertanyalah Nabi SAW kepada Sayyidina Umar, ya Umar, atadri man disail? Wahai Umar, kamu tahu tak siapa yang tanya tadi ni? Lalu Umar pun menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul saja yang mengetahui. Dia berasa macam tahu dah, tapi tak berani nak angkat diri tinggi sikit daripada Nabi, melainkan menyerahkan keilmuan itu hanya kepada Nabi sebagai menghormati Nabi SAW. Dia kata apa? Allah dan Rasul saja mengetahui. Lalu Nabi SAW jawab, kata apa? Fa innahu Jibril, sungguhnya itulah Jibril. Atakum yu'allimakum dinakum. Dia datang untuk mengajar kepada kamu agama kamu. Ulama
membuat kesimpulan bahawa salli ala Syekh Ahmad yang dinamakan sebagai rukun agama. Rukun agama terkandung di dalamnya, subhanallah, yang pertamanya rukun Islam. Soalan pertama tadi malaikat Jibril. Yang keduanya rukun iman. Yang ketiganya ilmu tentang ihsan. Yang keempatnya, subhanallah, musalli ala sayyidina Muhammad, iaitulah tanda-tanda ataupun ilmu-ilmu yang berkaitan dengan kiamat. Ni 4 benda yang duduk di dalam musalli disebut sebagai apa? Rukun agama. Pentingnya menuntut ilmu tentang rukun Islam, pentingnya menuntut ilmu tentang rukun iman, pentingnya tahu tentang ihsan, penting juga pengetahuan tentang akhir zaman. Sebab apa? Kita ni umat Nabi Muhammad dipilih oleh Allah untuk duduk di satu tempat, di satu masa yang penuh dengan fitnah, yang para sahabat setiap hari bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah? Ya Rasulullah, ya Rasulullah, mata sa'ah? Rasulullah, bila nak kiamat ni? Bila nak kiamat ni?" Para sahabat duk bertanya tentang kiamat kepada Nabi, bukan sebab depa seronok nak pergi duduk waktu kiamat tu, sebab depa takut depa dipilih oleh Allah duduk pada zaman tu, dan harap sungguh-sungguh depa jauh daripada zaman yang disebutkan oleh Nabi sebagai zaman fitan ataupun zaman fitnah. Dan subhanallah, Allah memilih kita yang berada sekarang ni untuk berada pada zaman itu. Hatta halimun hairan, kata ulama, sehingga orang alim, orang yang halim, orang yang ada ilmu pun kehairanan, tak reti nak timbang mana satu betul, mana satu salah. Diceritakan subhanallah dalam satu riwayat bagaimana Nabi SAW sebut fitnah yang berada pada akhir zaman ini seperti mana seekor semut yang hitam duduk di atas batu yang hitam pada malam yang gelap, yang kamu takkan nampak subhanallah semut tu. Itulah gambaran fitnah yang akan berlaku di akhir zaman, sampai kamu tak boleh nak timbang mana satu yang betul, mana satu yang salah. Nak faham tak tu? Ni takdir Allah pilih kita duduk zaman ni. Salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, apa dalil dia? Mari kita tengok. Salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut dalam riwayat Imam Ahmad tentang fasa-fasa akhir zaman. Ini cerita tajuk Dajjal kan tajuk akhir zaman. Dajjal duduk dalam akhir zaman tu. Nak bagi berasa sikit kita duduk zaman tu. Faham tak ni? Duduk berasa macam lambat lagi, tak apa, relax lo. Faham tak? Gitu. Salli ala sayyidina Muhammad. Nabi sebut tentang 5 fasa daripada kerasulan Nabi SAW sampailah seluruh umat akan dimatikan oleh Allah. Tuan-tuan ingatlah, ada 2 ulama hadis, ada 3 ulama hadis. Saya merujuk kepada guru saya yang pernah membincangkan ataupun menulis di dalam kitab-kitab karangan mereka tentang umur umat. Bukan sekadar umat Nabi Muhammad saja, seluruh umat daripada zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut, semua seluruh Rasul, berapa panjang usia umur. Salli ala sayyidina Muhammad. Antaranya Imam As-Suyuti, antaranya Ibnu Rajab Al-Hambali, sebenarnya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Orang yang mengaji hadis, insya-Allah dia akan berjumpa dengan ulama-ulama yang masyhur ni. Berdasarkan kepada perkataan-perkataan Nabi berkaitan dengan usia manusia. Nabi SAW pernah sebut kalau Nabi Adam itu subuh, aku ini asar. Kalaulah dikira daripada kejadian manusia ni sampai hari kiamat tu, kata Nabi, aku ni asar. Maksud dia apa? Kiamat tu bila? Sehari dalam agama dalam Islam ni tuan-tuan, dia kira dia mula waktu mana? Waktu mana? Maghrib. Maghrib masuk hari baru. Maksudnya waktu Nabi SAW sebut tu, dia sendiri tu dah asar 1400 tahun yang lepas. Dan kita ni tuan-tuan dekat mana? Dekat Maghrib lah cerita dia. Faham? Baik. Banyak hadis-hadis yang sebut macam tu. Nabi sebut aku dengan kiamat ni antara 2 jari. So dia masalli ala sayyidina Muhammad. Ulama sebut 2 perkara. Yang pertama, tidak ada perkara yang duduk di antara Nabi dan kiamat, melainkan
Nabi itu sendiri dah dekat dengan kiamat. Maksud tak ada apa in between. Yang kedua, salih ala Sayyidina Muhammad, maksud kata apa? Terlalu hampir kiamat tu dengan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama kira, tuan-tuan sekalian, dan tuan-tuan tak wajib percaya. Tak wajib percaya. Tak wajib pun beriman dengan perkataan-perkataan ataupun perkiraan-perkiraan ulama tu. Mereka mengira-ngira sebagai peringatan untuk diri mereka dan sebagai peringatan kepada orang-orang yang belajar ilmu untuk kita buat persediaan. Faham tak? Mereka membuat kesimpulan yang lebih kurang sama, iaitulah tuan-tuan, setiap umat sallallahu alaihi Muhammad daripada kelahiran Nabi, kelahiran Rasul dia sampai digantikan kepada Rasul yang baru tidak lebih daripada 1500 tahun. Tuan, saya sebut sekali lagi, tak percaya pun tak apa, percaya pun tak apa, tak percaya pun tak apa. Saya cuma melontarkan perbincangan ulama mengenai perkara tersebut. Tak ada siapa pun tahu bila nak kiamat. Faham tak sekalian? Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tak lebih daripada 1500 tahun. Imam Suyuti panjang sikit 1600 tahun. Tuan-tuan kira lah ni kita 1 4 3 5 kan. 36 7. Ustaz terlepas 2 tahun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang tu diambil daripada hijrah Nabi. Cuba diambil pula daripada kerasulan Nabi. Tambah lagi 13 tahun. Faham tak? Cuba pula diambil daripada kelahiran Nabi SAW. Tambah lagi 40 tahun. Lebih kurang lagu tu lah. Maksud dia, mau tak mau tuan-tuan, memang kita duduk di hujung-hujung dan tanda-tanda memang duduk di depan mata-mata kita dah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Baik. Nabi SAW sebut dalam satu riwayat sallallahu alaihi wasallam Imam Ahmad yang menceritakan tentang 5 fasa kehidupan. Fasa yang pertama, selepas kerasulan Nabi SAW sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi sebut tentang fasa an-nubuwah. Fasa an-nubuwah. Fasa an-nubuwah ini hanya akan berlaku sekali dalam seluruh daripada kerasulan Nabi sampailah hari kiamat nanti, hanya akan berlaku sekali saja. Iaitulah waktu Nabi SAW kata apa? Aku bersama dengan kalian. Waktu Nabi dengan para sahabat, itu dia panggil fasa an-nubuwah. Fasa momen ketika yang sangat sempurna dan sangat cantik. Kita ni teringin sangat nak duduk zaman tu. Ni waktu Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Duk cerita tentang Nabi Allah, teringin nak duduk zaman tu. Tuan-tuan boleh bayang, para sahabat ni, Nabi ni sangat cantik. Cantiknya Nabi ni sallallahu alaihi Muhammad. Sampai tengok wajah Nabi ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan dapat tengok wajah Nabi lah, tuan-tuan takkan lepas mata daripada tengok wajah Nabi. Para sahabat cerita, waktu kami duduk mengaji dengan Nabi SAW, duduk bersila di depan Nabi SAW, tengok wajah Nabi ni, semua orang macam terpaku. Semua duduk macam tunggul-tunggul kayu yang burung-burung boleh mai duduk hingga atas. Sebab apa? Sebab terpakunya tengok wajah Nabi SAW yang sangat cantik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kata seorang ulama, salli ala Sayyidina Muhammad, pasal apa waktu kisah Isra' dan Mi'raj, Nabi Musa alaihi salam, waktu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turun mai bawa 50 daripada semayang, jumpa Nabi Musa. Nabi Musa kata apa? Umatmu tak larat, 50 tu banyak sangat, naik pergi jumpa Allah. Pergi naik lagi lah Nabi SAW, minta, malu nak minta dengan Allah, potong lagi 5, turun pula. Nabi Musa kata apa? Umat kamu tak larat lah, naik balik, naik atas. Subhanallah, naik berulang 9 kali sampai 35. Pak Long tu tak puas hati, dia kata subhanallah Ustaz, tiap kali saya dengar kisah Isra' Mi'raj ni, saya rasa gelisah, tak seronok Ustaz. Pasal apa? Pasal Nabi naik turun daripada 50 tinggal 5 Ustaz. Pasal apa Nabi tak naik sekali je lagi Ustaz? Kalau Nabi naik sekali lagi, kosong terus, tak payah sembahyang, dia kata. Teruk sangat Pak Long tu pun kan. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Kata ulama, memang Allah nak bagi dekat umat Muhammad ni 5 cerita dia. Cuma Allah nak bagi gambaran. Yang pertamanya,
kalaupun umat Nabi Muhammad ni buat 5 waktu sembahyang, tetap pahalanya Allah kira 50. Itu yang pertama. Yang keduanya tuan-tuan, nak menunjukkan betapa sayang kasihnya Nabi SAW kepada umat dia. Dia concern pasal umat dia, walaupun malu nak pergi berjumpa dengan Allah, nak minta. Kalau kira hati Nabi 50 tu pun tak ada masalah. Tapi dia fikir umat dia tu, kesianlah dekat mereka, subhanallah, tebal muka pergi jumpa juga dengan Allah, minta pada Allah, bersusah payah, subhanallah, sebab dia sayangkan umat dia. Yang ketiga, kata ulama, Nabi Musa tu sendiri waktu tu, subhanallah, tak puas melihat wajah Nabi SAW. Cari alasan supaya boleh berjumpa lagi, kemudian berjumpa lagi, kemudian berjumpa lagi, sebab indahnya menatap wajah Nabi SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Teringin kita tuan-tuan, para sahabat untung mereka boleh pegang tangan Nabi, boleh cium pipi Nabi, boleh peluk tubuh Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kita dengar tentang kisah Ukasyah yang saja cari alasan sekadar nak peluk tubuh Nabi SAW. Nabi kata, siapa ni di kalangan aku nak tuntut apa-apa daripada aku? Saya, ya Rasulullah. Pasal apa? Hari tu waktu pergi perang, pukul ni kuda tu kena tubuh badan saya. Hari ni saya nak tuntut balik. Para sahabat dah bengang dah waktu tu. Dia ni buat cari pasal-pasal apa? Takkan dengan Nabi pun nak tuntut macam ni, subhanallah. Ya, Musalli Asyik Muhammad. Nabi kata, tak apa, biar dekat dia, dia ada hak dia. Mailah dia, subhanallah. Pi sat Bilal, tolong pi ambil sat nu, tongkat aku nu dekat rumah. Pi sampai dekat rumah, mai jumpa Fatimah. Fatimah kata apa? Nak apa ni, subhanallah, nak tongkat. Pasal apa nak tongkat ni? Pasal nu ada orang nak qisas kepada Nabi SAW. Nak balas balik pasal dulu pernah kena tubuh dia dengan tongkat Nabi SAW. Masya Allah, siapakah yang sanggup buat macam tu? Lari-larilah dua anak kecil ni, Masya Allah Rabbi, nama Hasan dan Husain ni, pergi dekat depan Nabi SAW. Umar kata, wahai ni Ukasyah Jaya, tak payah pukul Rasulullah, pukul aku ni. Wahai Umar, kamu tak ada kena mengena dengan aku. Tu hak dia. Mai pula Abu Bakar, semua orang dah menangis sebab Ukasyah nak pukul Nabi SAW. Mai pula dua orang ni, kalau orang lain tu semua tak ada kena mengena dengan Nabi, ni cucu darah daging dia, pukul kami, ganti Rasulullah SAW. Dah, Rasulullah kata apa? Ini hal aku dengan dia, kamu tak apa semua ni. Lalu subhanallah, dekat mana kamu kena pukul hari tu? Waktu kena pukul ni, subhanallah, kamu tak pakai baju, saya tak pakai baju Rasulullah. Rasulullah tolong buka baju, lagilah orang marah. Lalu Nabi SAW buka baju, Masya Allah Rabbi, tanpa melengah masa, tanpa second thought, dia terus pergi dekat Nabi SAW, peluk Nabi dan cium, Masya Allah Rabbi, kulit-kulit Nabi, perut Nabi SAW. Nabi biarkan saja dan Nabi bersaksikan semua para sahabat. Nabi berkata, orang ini akan bersama dengan aku dalam syurga. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, untung mereka dapat duduk dengan Nabi SAW. Untung mereka dapat bersama dengan Nabi dan merasakan keindahan pemerintahan Nabi SAW. Waktu tu dia panggil fasa an-nubuwah. Saya ni tuan-tuan, kalau bercerita tentang Nabi ni rasa tak puas. Nak silakan. Teringat waktu Salli ala Sayyidina Muhammad, Abu Hurairah pergi berjumpa dengan Nabi, nak pergi rumah dia. Abu Hurairah sampai dekat rumah Nabi, tengok Nabi semayang duduk. Nabi tengah semayang duduk. Dalam hati Abu Hurairah kata apa? Rasulullah ni sakit kot nah. Pasal apa Rasulullah sakit tak bagi tahu saya? Para sahabat ni dia sangat ambil berat tentang Nabi SAW. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nabi dia tunggu aja sampai Nabi selesai semayang. Habis Nabi semayang, kemudian sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Abu Hurairah tak berlengah masa tanya Rasulullah, kamu sakit Rasulullah? Sakit ke? Pasal apa semayang duduk? Rasulullah tengok wajah Abu Hurairah. Abu Hurairah tengok wajah Nabi. Aku tak sakit wahai Abu Hurairah, tapi aku lapar. Aku lapar wahai Abu Hurairah. Nabi lapar sampai semayang duduk. Laparnya Nabi ni sampai tak boleh berdiri sembahyang. Kekasih Allah, kalau tak kerananya tidak dijadikan seluruh alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Orang paling mulia di kalangan seluruh manusia itu Rasulullah SAW. Tapi lapar sampai tak mampu berdiri untuk sembahyang sebab nak bawa Islam mai dekat kita. Tak layakkah orang ni jadi orang yang paling kita kasih dalam hidup kita?
Faham tuan-tuan? Jabir pernah pergi mengadu waktu perang Khandak. Lapar sangat, masing-masing pekat ikat batu kat perut, ambil kain serban, ambil batu, ikat kat perut, nak bagi tak rasa lapar tu. Sallallahu alaihi wasallam pergi berjumpa dengan Nabi SAW, mengadu dia orang lapar. Wahai Rasulullah, kami lapar. Rasulullah, kami lapar, tak ada makan. Rasulullah tengok Jabir, Rasulullah menangis. Tak sanggup dia tengok umat dia lapar, dia tak sanggup tengok umat dia susah. Dia tak cakap sepatah pun, melainkan dia angkat baju dia. Jabir kemudiannya menangis. Sebab apa? Dia tengok kami hanya ada satu batu di perut kami, sedangkan perut Rasulullah batu demi batu diikat di perutnya, menunjukkan yang dia lebih lapar daripada kami. Allahumma salli alaihi wasallam. Itu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berhenti sekejap untuk azan. Alhamdulillah. Itu kisah zaman An-Nubuwah, zaman gemilang daripada seluruh zaman. Itulah zaman yang paling indah. Habis selepas kewafatan Nabi SAW, Nabi sebut pula tentang fasa yang kedua, yang disebut sebagai fasa khilafah ala manhaj An-Nubuwah. Khilafah, satu sistem pemerintahan, ala manhaj, yang duduk di atas masalah ala zaman An-Nubuwah, seperti zamannya, seperti sistemnya kenabian. Jadi masalah ala zaman waktu tu, pemerintahan itu
hampir sama dengan zaman Nabi SAW. Juga zaman paling indah. Zaman disebut sebagai zaman Khulafa Ar-Rashidin. Zaman 4 orang sahabat. Nabi sebut dalam riwayat yang lain 30 tahun. 30 tahun. Lakin, akan tetapi, daripada zaman Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, 30 tahun itu terkurang 6 bulan. Terkurang short 6 bulan. Maka kata ulama, termasuk dalam 30 tahun yang gemilang itu juga adalah di bawah pemerintahan Sayyidina Hasan, cucu kepada Nabi SAW, yang memerintah sekitar 6 bulan sebelum menyerahkan pemerintahannya kepada Sayyidina Muawiyah. Khalas. Faham tak? Ilmu ni kena tahu. Sejarah. Salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Juga telah pun tamat dan kita tidak berada pada zaman tu. Dengar? Maka berpindahlah pula kepada fasa yang ketiga. Fasa yang ketiga yang Nabi SAW sebut tentang kerajaan yang menggigit, mulkan a'ban. Sudah berubah perkataan daripada khilafah kepada mulkan. Dua bentuk yang berbeza. Khilafah dilantik secara masalah ulama bermusyawarah, mengangkat orang yang paling bertakwa di kalangan mereka sebagainya. Adapun sistem mulkan ini tuan-tuan, kerajaan ini pula dia akan turun dalam dua bentuk. Satu dipanggil sultaniyah, turunnya tuan-tuan bentuk keturunan demi keturunan, keturunan demi keturunan dan sebagainya. Ataupun dia buat dalam bentuk yang lain selain daripada bentuk yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Mungkin di situ wujudnya sistem demokrasi dan sebagainya. Dah faham tak? Berbeza. Salli ala Sayyidina Muhammad. Maka waktu tu tuan-tuan dia panggil kerajaan yang menggigit dengan dua maksud. Yang pertamanya, menggigit itu dengan maksud yang turun, dia tidak mahu melepaskan kerajaan itu turun kepada orang lain selain daripada turun kepada anak beranak, anak beranaknya. Gigit. Pertama. Yang kedua, kata ulama yang mentafsirkan perkataan menggigit yang disebut oleh Nabi SAW itu ialah dia nak beramal macam yang dibuat pada zaman An-Nubuwah dan Khilafah ala manhaj An-Nubuwah, akan tetapi fitnahnya terlalu besar sehingga mereka nak berpegang kepada sistem Islam itu sangat susah sampai terpaksa menggigit dengan geraham-geraham mereka. Bila pintu fitnah ini pecah? Pintu fitnah ini pecah dengan kewafatan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Nabi SAW sebut nanti wafatnya Sayyidina Umar akan pecahlah pintu fitnah. Nabi sebut dengan perkataan pecah. Pecah bukan tutup. Tutup, buka boleh tutup, tapi pecah tak boleh tutup dah. Faham tak sekalian? Dan fitnah ni akan berlanjutan, berlangsung sampailah ke hari kiamat. Kita berada pada zaman kemuncak fitnah. Baik, musalli ala Sayyidina Muhammad. Habis. Juga kita tidak berada pada zaman itu sebab ulama sebut fasa ketiga ini telah pun tamat dengan tumbangnya khilafah terakhir umat Islam. Sistem khilafah terakhir umat Islam iaitulah dengan tumbangnya kerajaan Uthmaniyah Turki pada tahun 1924. Bes. Selepas daripada tu kita berpindah kepada fasa yang keempat. Fasa yang keempat dia panggil mulkan Jabariyah. Kerajaan yang memaksa, diktator, kuku besi. Tuan-tuan dia panggil kita ni berhenti pukul apa ni Ustaz? Dia pun tak bagi time kat saya ni. Oh wah, pukul 3 pagi. Boleh tunggu 3 pagi? Tuan-tuan tunggu saya nak balik. Salli ala Sayyidina Muhammad. Panjang cerita ni tuan-tuan. Tak masuk bab Dajjal lagi. Ni baru duk pusing-pusing ku akhir zaman. Tuan-tuan tahu tak apa yang dibuat? Saya baru balik daripada Palestin. Alhamdulillah. Waktu saya pergi Palestin baru ni, kali kedua saya pergi pada tahun ini. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kami menyaksikan kebangkitan rakyat Palestin, dia panggil intifadah. Pasal apa nak cerita ni? Pasal nak cerita kesan daripada tumbangnya kerajaan kerajaan Islam. Dia buat pecah dan perintah. Apa yang jadi sekarang ni tuan-tuan, dan dia terkait dengan akhir zaman. Sekarang ni orang-orang Yahudi
cuba nak rampas Masjid Aqsa daripada orang Islam dengan alasan di situ adanya kesan peninggalan Nabi Sulaiman dulu ni. Dia panggil Haikal Sulaiman. Dan mereka claim tempat itu milik mereka. Dan di bawah itu ada kesan-kesan tinggalan daripada Haikal Sulaiman tu. Maka ada lebih 16 terowong yang dikorek di bawah Masjid Aqsa tu dengan tujuan untuk merobohkan Masjid Aqsa daripada bawah. Dan apa yang dia buat kepada seluruh umat di dunia, dia doktrin kepala kita yang Masjid Aqsa itu ialah kubah yang berwarna emas. Pasal tak? Semua kalau bincang tentang Masjid Aqsa semua nampak kubah apa? Wah, emas kan? Sedangkan itu bukan Masjid Aqsa. Itu adalah satu masjid yang dibuat bermula pada zaman Sayyidina Umar bagi nak meraihkan satu tempat Nabi pijak di atas batu untuk naik ke Mi'raj. Batu dia panggil Kubah As-Sakhra ataupun Kubah Batu, yang duduk lindung batu tu, dan dibuat masjid dekat situ. Itu duduk di pekarangan Masjid Aqsa. Masjid Aqsa duduk depan sikit, turun ke bawah sikit, yang kubahnya warna hitam. Sikit hari roboh Masjid Aqsa ni tuan-tuan sekalian, orang tak perasan pun. Orang tu ingat apa? Ni Masjid Aqsa tu ada lagi. Itu tujuannya. Faham tak? Dan mereka telah berjaya merampas satu masjid nama Masjid Ibrahim. Masjid Ibrahim ni luas tuan-tuan, dekat Hebron. Hebron ini kawasan pemerintahan orang Islam. Faham? Dalam kawasan pemerintahan Hebron tu ada satu masjid nama Masjid Ibrahim. Dalam Masjid Ibrahim tu ada makam Nabi Ibrahim, makam Sarah. Ada makam Nabi Yaqub, ada makam isteri dia. Ada makam Nabi Ishaq, ada makam isteri dia, Rafiqah. Di bawah makam Nabi Yaqub itu tuan-tuan ada makam Nabi Yusuf. Tempat itu ialah tempat tanah yang dibeli oleh Nabi Ibrahim dulu sebagai kawasan perkuburan keluarga, ahli keluarga dia. Kisah dia. Dia buat masjid. Lah ni ada masjid tu. Tuan-tuan, satu hari orang Islam tengah semayang, mai orang Yahudi seorang doktor, dia bawa senapang M16, M16, tembak orang tengah semayang subuh bulan Ramadan, mati 20 orang. Habis mati 20 orang, orang kampung semua keluar. Bila orang kampung keluar apa semua, polis askar Yahudi tahan sekeliling, tembak pula 30 orang mati dekat luar. Berlaku pada bulan Ramadan. Masjid tu ditutup 9 bulan, orang tak boleh masuk, orang tak boleh keluar. Selepas 9 bulan dibuka masjid tu, tuan-tuan tengok pagar keliling, dan nak masuk masjid itu mesti melalui checkpoint daripada askar Yahudi. Masjid kita, mereka main tembak kita, lah ni nak masuk mayang di masjid mesti dapat approval daripada askar Yahudi. Tinggal IC, cek tubuh badan baru boleh masuk masjid. Kalau dia bagi masuk, masuk. Tak bagi masuk, tak boleh masuk. Tuan-tuan bayang tak? Itu pun dia pun masuk tuan-tuan sekalian. Kita ni tak ada siapa cek IC pun masuk masjid. Tu pun tak main. Kalau dia minta IC, saya ingat cakap masjid, tu imam pun tak main. Faham tak? Oh, salli ala Sayyidina Muhammad. Tu tuan-tuan, bukan setakat tu, masuk masjid. Tuan-tuan bayang masjid yang besar ni. So, saya nak bagi tuan-tuan boleh imagine masjid besar ni. Tuan-tuan tengok tiang yang 3 yang hujung, yang tiang yang paling hujung sekali tu, ada 1, 2, 3 tiang yang hujung tu kan, dengan tiang yang paling depan ni, yang bahagian depan yang L ni dan L yang tu, itulah khas untuk orang Islam. Yang selebih ni telah ditukar menjadi sinagog ataupun kuil untuk orang Yahudi. Geram lah. Dia mai tembak kita, mai bunuh kita, kemudian tuan-tuan sekalian dia tutup masjid, kemudian lepas buka je masjid, lebih daripada 60% bahagian masjid telah ditukar menjadi sinagog yang orang Islam tak boleh nak masuk. Yang dalam dia ada makam Nabi Yaqub, ada makam isteri dia, ada makam Nabi Ibrahim, ada makam Sarah. Depan yang milik orang Islam hanya makam Nabi Ishaq dan isteri dia. Tuan-tuan, itu jadi. Nabi Yusuf terus, siapa pun tak boleh pergi tengok. Nabi Yaqub dalam tu, siapa pun tak boleh pergi tengok, melainkan orang Yahudi je boleh masuk. Tuan-tuan, kita pergi tengok, kita rasa sangat geram. Mereka berjaya merampas Masjid Ibrahim tu, dan mereka cuba nak buat benda yang sama dekat Masjid Aqsa. Sekarang ni, budak-budak balik sekolah, umur 12 tahun, 13 tahun, tembak ikut suka tuan-tuan. Saya pergi ziarah seorang, anak dia umur 14 tahun balik sekolah, kena tembak tu, shoot, tepat, kena dekat jantung, mati. Pasal apa? Alasan apa? Tak ada apa, saja. Budak balik sekolah, ada senapang, ada pisau. Mana ada pisau? Tembak dulu, pam. Tengok tak ada pisau, letak kat tepi pisau tu. Subhanallah, setiap hari dibunuh tuan-tuan sekalian remaja-remaja umur belasan tahun yang biasanya balik daripada sekolah. Seluruh daripada orang Yahudi dibenarkan untuk pegang pistol seorang satu.
Tuan, tak kira apa ni suri rumah ke apa ke semua, suri rumah bawa anak stroller ni. Tuan-tuan sekalian, setiap hari orang Islam dibunuh. Orang sebelah jiran dia tu, apa yang dia buat? Negara jiran sebelah tu, apa dia buat? Tuan-tuan boleh bayang tak dulu kalaulah Palestin duduk di bawah satu sistem pemerintahan yang besar, yang jadi macam zaman Nabi, macam zaman para sahabat, zaman Sayyidina Umar sendiri, 1/3 dunia diperintah oleh orang Islam. Tuan-tuan ingat, orang-orang yang duduk di sekeliling Palestin akan biar saja orang Palestin kena bunuh macam tu? Dia akan biar tak? Tak, semua orang kampi. Apa yang diperbuat tuan-tuan? Jatuhkan kerajaan Islam, pecah, dia panggil pecah dan perintah, letak masing-masing tuan-tuan sekalian, nanti diserang satu negara, orang lain tak akan kacau, tak akan bother. Pasal apa? Pasal itu negara dia, bukan negara aku. Tuan-tuan faham tak ni? Tapi tuan-tuan ingat, akhir zaman Palestin akan kembali bebas. Itu tanda kiamat. Tapi kita tak tahu macam manakah musalli ala Sayyidina Muhammad, keadaan nanti salli ala Sayyidina Muhammad tuan-tuan. Sampai kat merah. Tak siap abang kata pukul 3. Tuan-tuan salli ala Sayyidina Muhammad. Tapi tak tahu macam mana keadaan Masjid Aqsa yang akan kita ambil nanti. Tak tahu. Mungkin dah hancur, mungkin dah roboh, mungkin dah rosak. Wallahu alam, kita tak tahu tuan-tuan sekalian. Tapi yang pastinya Masjid Aqsa akan kita ambil semula. Sekarang ni ada sendiri dalam handphone saya gambar-gambar pokok Gharqad yang ditanam oleh orang-orang Yahudi, termasuk di depan Masjid Aqsa, sepanjang depan Masjid Aqsa, tembok Masjid Aqsa tu ditanam pokok-pokok Gharqad yang banyak. Sebab mereka juga beriman dengan hadis Nabi SAW yang cerita pokok tu nanti dia tak akan bercakap bila mereka sembunyi di belakang dia. Tuan-tuan sekalian, musalli ala Sayyidina Muhammad. Baik, tuan-tuan sekalian, musalli ala Sayyidina Muhammad. Habis fasa ketiga, masuk fasa yang keempat. Masuk fasa yang keempat, Mulkan Jabariyah. Fasa ni, fasa yang keempat inilah tuan-tuan akan menyaksikan peralihan daripada tanda kecil kiamat kepada tanda besar kiamat. Peralihan daripada tanda kecil kiamat kepada tanda besar kiamat. Tanda kecil kiamat bermula pada zaman kelahiran Nabi lagi ni. Berlangsung. Ulama senaraikan telah berlaku lebih daripada 120 tanda-tanda kiamat kecil, dan kita sedang menunggu-nunggu tanda-tanda kiamat besar. Faham? Bila nak berlaku kiamat besar ni? Pada fasa yang keempat. Sebab fasa yang keempat inilah tuan-tuan akan menyaksikan antara tanda peralihan ialah munculnya Imam Mahdi. Tuan-tuan tengok berlaku sekarang ni tuan-tuan, dia ada satu peperangan yang akan berlaku akhir zaman. Peperangan yang sangat besar, dia panggil Malhamah Kubra. Peperangan besar. Bahasa Arab dia sebut Malhamah Kubra, perang besar. Kalau dalam bahasa Inggeris dia panggil apa? Perang World War. World War. Baru-baru ni Rusia serang ke Syria. Serang Syria. Dan Presiden Rusia telah pun buat satu statement. Dia kata this is the beginning of World War III. Ini adalah permulaan kepada perang dunia ketiga. Dia sebut perang dunia. Nabi SAW sebut dulu 1400 tahun dekat dengan kiamat akan berlaku World War, perang dunia yang disebut sebagai Malhamah Kubra. Dan an-nihayah dan muslimat, permulaan kepada peperangan besar ini ialah berlaku perang di antara orang-orang Rom dan orang-orang Islam. Tuan-tuan, orang Rom, orang-orang Eropah. Tidakkah yang berlaku sekarang ini tuan-tuan ialah orang-orang Eropah telah masuk ke negara-negara orang Islam dan membunuh orang-orang Islam di Syria. Adakah itu yang dimaksudkan dengan Nabi? Wallahu a'lam. Dan kita memang duduk pada zaman dia dah. Tak mustahil benda itu berlaku. Faham? Dan kesinambungan daripada peperangan ini jugalah yang akan membawa kepada munculnya Imam Mahdi. Selepas munculnya Imam Mahdi, tuan-tuan akan menyaksikan bagaimana munculnya Ad-Dajjal. Selepas munculnya Ad-Dajjal, tuan-tuan akan tengok pula bagaimana munculnya turunnya Nabi Isa AS. Selepas Nabi Isa AS turun, dia akan bunuh
Dajjal. Kemudian muncul pula Ya'juj Ma'juj yang akan dibunuh, yang akan dimatikan oleh Allah dengan seluruh muslimat tuan-tuan sekalian. Mayat-mayat dia bergelimpangan sampai turunnya binatang yang mematuk-matuk dan membersihkan dunia seluruhnya. Selepas daripada itu Dajjal pun dah mati, Ya'juj Ma'juj pun dah mati. Masuklah fasa yang kelima. Dia panggil fasa khilafah ala manhaj an-nubuwah. Macam pernah dengar, memang sama macam yang kedua tadi ni, pemerintahan yang sama macam pemerintahan para sahabat. Waktu tu dunia ataupun bumi akan diperintah oleh manusia adil yang namanya Nabi Isa alaihi salam, yang akan duduk di bawah syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faham tu? Jadi kita duduk tahu nah. Daripada banyak-banyak fasa kita duduk mana? Fasa keempat. Jadi ulama sebut tidak mustahil pada zaman kita ni, dengan mata kita sendiri kita akan menyaksikan munculnya Dajjal. Tanda-tanda sudah berada di hadapan mata-mata kita. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Faham ni? Baik, salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, baru masuk bab Dajjal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Dajjal ini tuan-tuan, dia merupakan satu fitnah yang sangat besar di kalangan fitnah-fitnah yang akan berlaku. Dajjal inilah fitnah yang paling besar. Sehingga Nabi pernah sebut tuan-tuan, tidak ada seorang Nabi pun yang diutus kecuali mereka mengingatkan umat mereka tentang seorang pendusta, yakni Dajjal. Ketahuilah yang matanya buta sebelah, sedangkan Tuhan kalian tidak buta sebelah, dan di antara dua matanya tertulis perkataan kafir ataupun kafara, kata Nabi SAW. Dajjal ini manusia. Dia bukan yang setengah orang sebut dia ni bentuk maknawi, dia kata. Dia ni satu sistem ataupun satu kerajaan atau satu benda. Bukan manusia. Mata tu buta tu dengan maksud melihat dunia saja, tidak melihat akhirat. Tak. Nabi sebut tentang fizikal Dajjal. Nabi sebut tentang exactly Dajjal ni siapa dia. Dalam hadis Nabi SAW sebut tuan-tuan, bagaimana rambutnya Musalli ala Sayyidina Muhammad kerinting, badannya besar. Salli ala Sayyidina Muhammad. Dia Musalli ala Sayyidina Muhammad, kakinya bengkok, matanya buta sebelah. Sebelah lagi tuan-tuan sekalian macam nak sebutnya lah, tersembul. Orang sini cakap sembul lah. Sama ha? Bukan macam duk berayun tu cerita hantu pada tengok tu. Macam, faham tak? Allahumma salli. Memakai jubah dan pengikutnya lebih 70,000 orang. Salli ala Sayyidina Muhammad. Maksud dia dengan tulis kat Farodide ni, maksud dia kalau dia mai tuan-tuan sekalian, tuan-tuan kenal tak dia? Kenal tak? Dia mai. Kita tengah duduk kuliah ni, mai kat belakang, belah muslimat. Mai dengan badan besar dia tuan-tuan, dengan pakai jubah, dengan tulis kat Farodide, dengan mata buta sebelah, dengan rambut kerinting tebal apa semua tuan-tuan sekalian. Kenal tak dia? Kenal, subhanallah. Kita semua akan kenal dia. Nabi SAW sebut, kamu semua akan kenal dia. Kamu boleh baca apa yang ditulis di dahi dia, subhanallah. Walau kamu pandai membaca, kamu tak pandai membaca, tetap kamu pandai membaca, tahu itu Dajjal. Semua orang tahu itu Dajjal. Dan dia akan ajak kita untuk ikut dia, untuk beriman dengan dia. Tuan-tuan, agaklah kalaulah orang yang macam tu mai masuk dalam majlis kita waktu ni, dia mai-mai tuan-tuan sekalian, dia kata Musalli Syah minta mikrofon kat saya bagi. Macam tu lah kot kan. Salih Syah. Dia mai-mai dia kata apa? Aku Tuhan kamu, ikut aku. Tuan-tuan agak nak ikut dia tak? Ikut dia tak? Lah ni bolehlah sembang dah. Dah azan. Dah lah. Ni dah lah. Tapi Nabi SAW sebut, ramai yang akan ikut dia. Terlalu sedikit orang yang akan terselamat daripada fitnahnya Dajjal. Allahumma salli. Sebab apa? Sebab sebelum datangnya Dajjal, kita diuji dengan ujian yang sangat berat. Segala kemewahan yang kita ada, semua ditarik balik sebagai persediaan untuk berhadapan dengan ujian yang lebih besar yang namanya Dajjal. Tuan-tuan boleh bayang macam ni keadaan. Waktu tu Nabi sebut tentang kamu ju'an jiddan. Kamu ju'an jiddan. Kamu lapar sangat.
Sangat-sangat lapar. Peraya kepada munculnya Dajjal, 3 tahun kita akan berhadapan dengan kering. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita duk bincang tentang kering ni dah berapa tahun. Saya ingat Musliman, tuan-tuan sendiri pun berhadapan dengan susahnya waktu kita ada kemarau tahun 2 tahun lepas. Tuan-tuan sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Tahun pertama Nabi SAW sebut 1/3 hujan tak turun. Tahun kedua 2/3 hujan tak turun. Tahun ketiga langsung setitik hujan tak turun. Dan waktu tu kamu berada dalam keadaan yang sangat lapar. Nak bagi fikir susah-susah sangat tuan-tuan. Cuba bayang waktu banjir hari tu cukup lah. Hari tu banjir jadi satu dekat Kelantan. Saya baca satu akhbar. Saya baca akhbar yang cerita bagaimana satu tim orang-orang Buddha yang pergi buat bantuan kepada orang-orang yang kena banjir. Dia among the first yang sampai lah. Dia orang duduk sembunyi di atas bukit. 2 hari dah tak makan. Anak-anak menangis lapar ni. Nak minum air daripada banjir tu tuan-tuan sekalian, tak boleh nak minum sebab terlalu kotor. Menangis lapar. Tiba-tiba datang tuan-tuan sekalian satu grup bawa makanan. Tapi yang bawa makanan ni ialah orang-orang Buddha. Sami-sami. Orang-orang Cina yang pakai pakaian-pakaian yang ada lambang-lambang Buddha di baju-baju mereka. Bawa makanan. Tuan-tuan, mereka yang dah tak makan 2 hari, agak-agak dia ambil tak makanan tu? Ambil tak? Ambil. Sebab apa? Lapar. Tuan-tuan bayang, waktu Dajjal muncul, bukan 2 hari kita tak makan. Setahun hujan langsung turun. Tuan-tuan boleh bayang macam mana teruknya keadaan kita waktu tu. Salli ala Sayyidina Muhammad. Kita pula tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad ni, sumber elektrik kita tuan-tuan ni telekom, TMB. Kan, salli ala Sayyidina Muhammad. Berapa banyak sumber elektrik kita yang kita ambil daripada empangan-empangan. Yang tuan-tuan, kita akan berhadapan dengan masalah elektrik. Saya, salli ala Muhammad tuan-tuan, kami mengaji di Yaman ni biasa kullu yaum ma fish kahraba. Ustaz, tiap hari elektrik tak ada. Biasa. Kadang-kadang 3 hari tak ada elektrik. Kalau 3 hari tak ada elektrik, tuan-tuan, telefon tak boleh pakai, handphone tak boleh pakai, komputer semua tak boleh pakai dah. Lost connection 3 hari. Seminggu tak ada elektrik, tuan-tuan akan tengok kereta tersadai dekat depan rumah, semua dah tak berjalan dekat jalan-jalan sebab pam-pam minyak semua dah tutup. Guru saya tak pernah sampai kepada sebulan. Guru saya pernah sampai sebulan. Dia pernah sebut kat saya waktu elektrik tak ada sebulan di Yaman hari tu, kami masak pakai kayu-kayu balik. Sebulan saja tak ada elektrik. Pakai kayu balik. Tuan-tuan boleh tengok yang berlaku di Syria lah ni. Dia tunjuk bagaimana dimasak tuan-tuan, daun-daun ini dimasak untuk makan sebab tak ada makanan. Tuan-tuan boleh tengok subhanallah bagaimana dilapah anjing-anjing yang tinggal hanya usus anjing sebab tak ada benda nak makan. Kita akan berhadapan benda yang sama bila Dajjal tu muncul. So tuan-tuan, Dajjal belum muncul, tuan-tuan tengok orang dah mula makan anjing. Tuan-tuan boleh bayang nanti bila Dajjal muncul, lebih teruk keadaannya. Kita berada dalam keadaan yang sangat lapar. Anak-anak menangis di rumah, lapar mak, nak makan mak, susu mak, tak ada, mak pun tak ada susu dah. Makanan pun tak ada di rumah, habis dah. Sabarlah nak, sabarlah, lapar ni mak, lapar. Kita tengok ada orang yang meninggal disebabkan kelaparan, subhanallah, disebabkan kebuluran, macam-macam, semua duduk dalam keadaan yang sangat susah. Tiba-tiba datang seorang lelaki membawa segunung makanan, segunung berbukit-bukit roti, Nabi sebut dalam riwayat. Seorang lelaki, dia datang bawa berbukit-bukit roti, subhanallah, dalam keadaan semua orang dalam keadaan lapar waktu tu. Tuan-tuan, agak kita nak lapar terus sampai mati ataupun tuan-tuan akan terima roti yang di-offer oleh orang tu? Tuan-tuan, ambil tak? Hamba tak berani angguk lah. Tak berani nak angguk. Oh. Tidak. Tapi jawab dalam hati. Tuan-tuan ingat, setakat iman kita lah ni, tuan-tuan berasa kita ambil tak? Kita takut kita ambil. Sebab tu Nabi sebut, orang yang paling ramai nak ikut Dajjal ialah orang perempuan. Sampai Nabi suruh ikat isteri dan anak-anak dia. Pasal apa? Anak-anak dan isteri dia semua nak lari pergi ikut Dajjal. Pasal apa? Tuan-tuan, orang perempuan ialah orang yang lembut hati dia. Dia nak ikut Dajjal tu bukan sebab handsome Dajjal tu.
Tapi waktu tu dia fikir anak dia tak makan tu. Betul tak ni? Allahumma salli ala sayyidina, tuan-tuan. Tu dia panggil fitnah Dajjal. Tu baru satu. Tuan-tuan tak tengok macam mana dia buat fitnah, tuan-tuan sekalian. Tempat yang dia datang, mari kita nak baca sikit daripada hadis dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Hadis yang diriwayatkan kita oleh Sayyidina Salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu an. Nabi pernah bercerita tentang Dajjal pada satu hari, kata dia. Kemudian Salli ala sayyidina Muhammad, kami mendengar Nabi ini daripada jauh, sekejap tinggi, sekejap rendah, sekejap tinggi, sekejap rendah perbincangannya. Tak berapa nak dengar. Kemudian kami pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Rasulullah tanya, kamu nak apa? Rasulullah, dia kata, wahai Rasulullah, pagi tadi kami dengar Tuhan menceritakan tentang Dajjal. Sesekali Tuhan tinggi suara, sesekali Tuhan rendah suara. Boleh tak Rasulullah cerita dekat kami semula? Lalu Rasulullah bercerita. Rasulullah kata apa? Tuan-tuan, ini yang merisaukan kita. Nabi SAW sebut di awal-awal peringatan dia kepada sahabat ni. Dia kata, bukan Dajjal yang paling aku khawatir terhadap kamu. Dajjal ni aku tak khawatir sangat, kata dia. Kalau dah dia muncul ketika aku berada di tengah kamu. Kalaulah dia muncul ketika aku berada bersama dengan kamu, kata Nabi SAW, maka akulah yang akan menjadi pelindung kamu, kata Nabi. Tuan-tuan, para sahabat rasa apa? Lega, Alhamdulillah. Kalau Dajjal muncul, Nabi duk ada. Lega, Alhamdulillah. Rasulullah boleh protect kami daripada Dajjal. Tapi Nabi kata apa? Yang aku risau ni apa? Jika dia muncul ketika aku sudah tidak ada di tengah-tengah kamu, maka setiap daripada kamu akan menjadi pelindung untuk dirinya sendiri, dan Allah lah yang akan menggantikan aku untuk melindungi setiap orang Islam. Tuan-tuan boleh bayang? Kita duduk zaman yang Nabi khawatir tu. Apa dia ni? Waktu Nabi dah tak bersama dengan kita. Maksud daripada ni, Nabi sebut apa? Setiap daripada kamu akan melindungi diri kamu sendiri. Saya ada isteri, saya takkan mampu untuk pertahankan isteri saya daripada fitnah Dajjal. Saya ada anak, saya takkan mampu untuk pertahankan anak saya daripada fitnah Dajjal. Melainkan anak saya terpaksa berhadapan dengan fitnah sendiri, dan dia sendiri terpaksa mempertahankan diri dia sendiri daripada fitnah Dajjal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan akan tengok bagaimana pecah keluarga waktu tu. Yang anak ikut Dajjal, yang pak mati disebab tak mau ikut Dajjal. Yang anak pertahan diri sampai mati sebab tak mau ikut Dajjal. Yang pak dan mak dia ramai-ramai pergi ikut Dajjal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kata Nabi selanjutnya, Dajjal adalah pemuda yang berambut kerinting. Nabi ceritakan sifat Dajjal. Matanya buta, yang kanan. Barang siapa di antara kamu berjumpa dengannya, maka bacakanlah kepadanya permulaan daripada surah Al-Kahfi. Ini maksud dia kena hafal dah. Sebab kita duduk zaman dia dah. Jumpa Dajjal, baca permulaan surah Al-Kahfi. Berapa ayat? 10. Man hafizah, siapa yang menghafaz. 10 ayat, 10 awal ayat daripada surah Al-Kahfi. Maka dia akan terhindar daripada fitnah Dajjal. Jumpa Dajjal, baca ni 10 ayat surah Kahfi ni. Sebab tu kena hafal. Kalau Dajjal main dekat kita, oi, kita tunggu sat, baru duk cari Quran. Selok Quran. Cari apa tu? Sat lah. Mau dia kok kepala kita dulu. Hafaz. Siapa hafal dah 10 ayat surah Kahfi ni? Tak angkat tangan semua ni. 2 je tak angkat tangan ni. 1 tawaduk. 1 lagi memang tak hafal sungguh. Hafal lah tuan-tuan. Kita duduk zaman fitnah lah. Pagi-pagi lepas subuh tuan-tuan baca 10 ayat surah Kahfi ni. Jadikan dia amalan. Faham tak? Dan 10 akhir daripada surah Al-Kahfi. Yang tu ada 2 riwayat. Satu Nabi sebut man hafizah juga. Satu Nabi sebut man qara'ah. Siapa yang membaca. Sesungguhnya Dajjal akan muncul di tempat sepi antara Syam dan Iraq. Lalu dia merosak ke kiri dan ke kanan. Wahai hamba-hamba Allah, teguhkanlah pendirian kamu. Dia akan muncul satu tempat nama Khurasan. Duduk di antara Syam dengan Iraq.
Bila dia muncul, dia akan merosakkan di kiri dan kanan, di kiri dan kanan. Dia kata, Nabi SAW pesan, kalau kamu berjumpa dengan dia, subhanallah, maka teguhkanlah pendirian kamu. Apa saja fitnah, apa saja ujian yang dia bagi dekat kita, kena kuat bertahan, subhanallah. Allahumma salli alaihi wasallam. Tu kawan saya kata, Ustaz, janganlah Dajjal muncul waktu kita noh. Kita ni tengah lemah iman, dia kata. Memang Dajjal akan muncul pada ketika manusia sedang lemah iman. Dajjal tak akan muncul waktu manusia tengah kemuncak iman. Kalau Dajjal muncul waktu zaman para sahabat, lapar, biasa lapar. Tak. Sebab tu kena belajar puasa. Faham tak ni? Azam tahun baru, nak berniaga buka cawangan kedua. Azam tahun baru, nak berhenti merokok, isap vape. Azam tahun baru, macam-macam nak kahwin. Azam tahun baru, nak dapat anak. Macam-macam azam. Tak pernah azam pun, tahun baru ni aku nak puasa paling tidak sebulan 3 hari. Tahun baru ni punya azam, aku nak bangkit tahajud. Kalau tak dapat seminggu straight pun, 4 hari dalam seminggu tu aku nak bangun tahajud. Tu baru azam. Faham dah ni? Dia puasa. Saliat selamat. Susah duduk, Masya Allah, Rabi. Turun zaman sahabat, susah. Biasa. Tuan-tuan boleh bayang kita ni. Pergi kerja, merah jik mata. Pasal apa nampak letih sangat pagi ni? Semalam tak boleh tidur. Pasal apa tak boleh tidur? Anak dia gelisah, beralih kono, beralih ni, tak boleh lena. Pasal apa? Aircon rosak. Aircon rosak, tak boleh tidur dah. Masya Allah, Rabbi, subhanallah. Faham tak? Nanti waktu Dajjal, bukan cerita aircon, kipas tak ada, elektrik tak ada, TV tak ada. Kita ni lah ni tuan-tuan, gelisah. Tengok tu, beralih kono tak kena, beralih kono ni tak kena, tidur tu. Celah katil, bawah katil, atas katil. Awak gelisah sangat. Tengok malam ni teruk sangat ni. Dia kata, apa ni, internet habis data. Astaghfirullahaladzim. Internet habis data pun tak boleh tidur, duk tunggu 7-Eleven buka esok ni nak pergi beli top up. Masya Allah, Rabbi. Tuan-tuan boleh bayang tak betapa susahnya kita dalam keadaan comfort yang macam ni, tiba-tiba kita drop pup, jatuh dalam keadaan yang sangat susah. Waktu tu Dajjal mai akan offer balik nikmat yang kita duk ada sebelum ni. Tuan-tuan rasa kita akan ambil tak? Kita akan beratok pergi dekat Dajjal untuk ambil, dan kita semua akan terkena dengan fitnah Dajjal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kemudian subhanallah tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dia kata lagi, mana dia tu hilang lah, hadis pun. Salli ala sayyidina. Okey. Kami bertanya, wahai Rasulullah, berapa lamakah Dajjal akan menetap di bumi? Baginda menjawab, 40 hari. Sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti seminggu. Sedangkan hari-hari selebihnya seperti hari-hari kamu sekarang ni. Itu tanda muncul Dajjal. Apa tanda dia? Bila Dajjal muncul, mula-mula sekali tuan-tuan akan berjumpa. Hari pertama itu tuan-tuan akan rasa panjangnya macam setahun. Ni maknawi kau Ustaz ni agak-agak. Tak, tunggu Ustaz. Ulama sebut, kalaulah kamu nak mentafsir dia sebagai maknawi dengan maksud yang bentuk maknawi, tak, nilai dia juga dalam bentuk zahiri. Sebab itu perkataan Nabi SAW. Nabi sebut, hari kedua macam sebulan, hari ketiga macam seminggu, hari keempat dia akan balik seperti hari-hari kamu yang lain. Kata para sahabat, habis itu macam mana keadaan semayang kami ya Rasulullah? Jadi bayang tak? Para sahabat ni, Nabi cerita fitnah Dajjal ni, kamu tak ada makanan, kamu akan lapar, kamu apa semua, elektrik tak ada, bla bla bla, semua. Habis Rasulullah, para sahabat tanya apa? Semayang. Kalau kita duduk zaman tu, nak jawab apa? Nak makan apa Rasulullah kat waktu tu? Tidak ni? Oh tuan-tuan, Rasulullah ni tuan-tuan, makannya sikit-sikit. Kita ni sikit-sikit makan. Rasulullah ni tuan-tuan, tidurnya sikit-sikit. Kita ni sikit-sikit tidur. Nampak lah tu. Tak cukup malam, dalam kuliah pun tidur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad tu.
Rasulullah jawab apa tuan-tuan sekalian? Wahai Rasulullah, pada saat sehari seperti itu, setahun itu, cukupkah kami solat seperti mana solat kami sekarang? Baginda menjawab, tidak, tapi perhitungkanlah yang sepatutnya. Mungkin waktu tu pada tahun pertama itu, yang setahun itu kita akan sembahyang maghrib saja 360 kali sehari itu. Tuan-tuan boleh bayang tak? Subuh, budget time sampai zuhur berapa jam? Kan? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1. Ni duduk pagi lagi ni. Dah 7 jam dah. Semayang zuhur pula. Sagi, zuhur ke asar berapa jam pula? 4 jam kata. 3 jam, 2 jam. Campur pula 3 jam. Lepas tu mayang asar pula. Lepas tu berapa jam pula maghrib? Apa? Ni duduk pagi lagi ni. Sebab matahari tak bergerak-gerak. Setahun panjang hari tu, subhanallah. Semayang. Mungkin hari tu kita semayang subuh saja 360 kali. Faham tak ni? Kalau jadi macam tu, maksud Dajjal dah muncul. Di mana? Tak tahu. Tu satu hal tuan-tuan. Allah ni tuan-tuan, dia kasih kat kita. Kalau nak main satu-satu benda yang besar, Allah akan bagi tanda dia. Salli ala sayyidina Muhammad. Yang takut tuan-tuan tahu apa? Nabi cerita. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah tanda matahari nak naik sebelah barat Rasulullah? Ni yang takut ni. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Badiru bi amal sita, kata Nabi, cepat-cepat buat amal sebelum sampai dalam perkara ni. Yang pertama apa? Tulu asyamsi min maghribiha, naik matahari sebelah barat. Nabi kata apa tuan-tuan? Kamu akan merasakan malam yang panjang sekira-kira 2 malam. Malam ni esok tuan-tuan main sembahyang subuh. Lepas tu salli ala Muhammad, lepas main subuh balik rumah. Waktu balik tu rasa gelap je. Padahal main subuh dah. Padahal dah habis waktu subuh dah. Sepatutnya dah nampak fajar dah. Tak, tapi tu gelap macam semalam. Balik rumah, mandi pukul 8. Nak pergi kerja pukul 9. Tengok gelap lagi. Macam malam lagi. Pergi sampai ofis dah pukul 10 dah. Gelap lagi. Waktu tu dah gelisah dah. Nabi cerita dalam satu hadis riwayat Abu Hurairah. Kata, waktu tu orang akan keluar di jalan-jalan. Semua dah takut waktu tu. Apa yang jadi dengan malam kita hari ni? Apa yang dah jadi dengan malam kita? Semua orang dah kecoh. Pasal apa? Pukul 11 pagi, pukul 12 tengah hari, malam gelap macam malam, masih macam semalam. Panjangnya malam tu tuan-tuan, selama 2 malam. Satu riwayat lagi sebut 3 malam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kita duduk tunggu, masya-Allah Rabbi subhanallah, sampailah satu hari, malam ketiga, hari ketiga, tiba-tiba nampak fajar. Fajar naik dah, subhanallah, masya-Allah, lega dah, subhanallah, matahari dah naik dah. Tengok-tengok, seronok tu berubah menjadi takut apabila tengok-tengok matahari naik daripada sebelah terbenam dia. Tuan-tuan, masalah hadis ini ada 3 hadis yang berkait dengan dia. Abu Hurairah, seorang daripada Abdullah, seorang lagi daripada Masalih ala Sayyidina Muhammad, seorang lagi sahabat yang saya tak ingat nama dia. Tuan-tuan, Masalih ala Sayyidina Muhammad, cerita dia. Faham? Ni nak cerita, kalau matahari naik sebelah barat, tak ada, amal sudah tidak diterima lagi. Waktu tu Nabi kata apa? Bila naik je matahari sebelah barat tu, orang beriman, orang yang tak beriman, semua nak beriman. Orang yang belum beramal, sudah beriman tapi belum beramal pun nak beramal dah, tapi amalnya sudah tidak diterima lagi. Orang yang nak bertaubat, taubatnya sudah tidak diterima lagi. Orang yang bertaubat tapi masih belum diterima taubat, taubatnya sudah tidak diterima lagi. Tapi Allah sayang dekat hamba dia. Tuan-tuan yang mai hari ni, kalaulah esok tuan-tuan bangkit tengok gelap sampai tengah hari duduk gelap, tuan-tuan ingat kita bincang malam ni, lagi 2 hari matahari nak naik sebelah barat. Habis nak buat apa ni? Pergi masjid, ampak sejadah, telefon office, bos tak mai kerja dah hari ni. Ni kerja banyak, siapa nak buat ni? Buat seorang lah, aku tak nak mau buat dah. Tak telefon, pergi masjid, ampak sejadah, tuan-tuan semayang, ibadat, istighfar, qadha puasa, qadha semayang kita yang tinggal apa semua dulu. Buatlah puluh cukup-cukup minta ampun. Sebab 2 hari tu Allah bagi tempoh untuk kita bertaubat. Dan Allah masih terima taubat, masih terima amal. Faham tak? Tu cerita pentingnya ilmu. Tuan-tuan, masalih al-Syamat. Sama, nak muncul Dajjal, bukan gelap, tapi siang. Siang panjang, sehari, subhanallah, 2 hari, 3 hari, setahun. Hari pertama panjangnya setahun, hari kedua sebulan, hari ketiga seminggu, hari keempat balik macam hari-hari yang biasa, subhanallah. Kata Nabi SAW, tuan-tuan sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad, sembahyang kamu estimate, kamu perhitunglah yang sepatutnya.
Kata ulama, waktu tu Dajjal telah pun muncul, tapi kita tak tahu dekat mana. Kami bertanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah kecepatan Dajjal di bumi? Dajjal ni cepat macam mana? Baginda menjawab, bagai awan yang ditiup angin. Dia akan mendatangi satu kaum, lalu dia mengajak mereka untuk beriman kepadanya, sehingga mereka pun beriman kepadanya dan menuruti perintahnya. Dia perintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka hujan pun turun. Dan dia perintah bumi untuk menumbuhkan, maka tanaman-tanaman pun tumbuh. Sehingga ternakan mereka pulang ke kandang-kandang mereka di petang hari dengan lebih besar, lebih gemuk dan lebih deras air susunya, kerana banyak sekali rumputnya. Subhanallah. Tu fitnah. Tadi duk cerita lapar, berapa hari dah tak makan. Datang Dajjal mai dekat kita ni, subhanallah, dekat unit 10. Kan, salat jemaah semua berimpun kat depan tu. Aku Dajjal, ikut aku. Tuan-tuan, masalah jemaah. Disebut hadis ni, sambung lagi. Kemudian Dajjal pula mendatangi satu kaum yang lain, lalu dia menyeru mereka untuk beriman kepadanya, tetapi mereka menolak ajakannya. Dajjal pun menyingkir daripada mereka, tetapi keesokan harinya negeri mereka akan menjadi tandus dan harta mereka akan menjadi habis semuanya. Cerita dia macam ni. Tuan-tuan duduk dekat sini, ni Kajang ke Bangi? Kajang ke Bangi? Tengah-tengah. Sedang pun dia juga. Cabak betul-betul. Alamat dia apa alamat dia? Kajang, Kajang lah. Sebelah Kajang apa? Subanjaya. Nampak sangat tu ustaz ni. Putrajaya kan? Bangi duduk sebelah dia agak kan? Ada? Okeylah. Tahu-tahu Dajjal sampai dekat Putrajaya. Faham? Landing kat Putrajaya. Dalam riwayat sebut Dajjal naik keldai telinga panjang. Cepat dia ni tuan-tuan, macam angin. Laju dia tu tuan-tuan, sekelip mata perjalanan, zup zup zup, maksud dia macam tu. Tak tahulah tuan-tuan, kalau kita boleh bayang macam ni tuan-tuan, Nabi mungkin waktu zaman Nabi tu tak ada jet ataupun tak ada kapal terbang yang jenis panjang-panjang sayap-sayap dia macam tu. Wallahu a'lam. Tak mustahil zaman lah ni nak pergi laju macam tu, jet pejuang pun dah laju macam tu. Ada kapal terbang tuan-tuan yang dah melebihi daripada kecepatan bunyi. Betul tak? Bunyi tak pergi lagi, dia dah lalu dah. Tuan-tuan bayang tak kapal terbang tu? Dia pergi dulu, bunyi tinggal belakang tu, punya laju tuan-tuan. Lebih lagi daripada bunyi tu tuan-tuan. Subhanallah. Tuan-tuan, waktu tu Dajjal menguasai dunia dan dia jadi raja di dunia waktu tu. Dajjal ni dia asal manusia elok. Waktu Tamim Ad-Dari berjumpa dengan dia di satu pulau, Tamim Ad-Dari cerita tentang lelaki ni, badan besar, telinga tangan dia dipasung di lehernya, kakinya dipasung di besi daripada lutut sampai ke kakinya. Tubuhnya masih belum, matanya masih belum buta, masih boleh tulis kafaro di dahinya, tak tulis lagi. Kata ulama, berubah dia menjadi tulisan ada kafaro di dahi dengan mata buta apa semuanya selepas dia mengaku Tuhan. Selepas dia dibebaskan dan dia mengaku Tuhan, waktu tu barulah berubah fizikal dia yang Nabi SAW cerita tentang mata buta dan sebagainya. Faham? Assalamualaikum warahmatullahi Muhammad. Tuan-tuan, dia akan bergerak sepantas angin, Masya Allah. Dia sampai di Putrajaya. Orang Putrajaya dah berjumpa dengan Dajjal. Dajjal kata apa? Wahai orang Putrajaya, ikut aku. Aku Tuhan. Mereka kata, tak mau kamu tu menepati fizikalnya Dajjal yang diceritakan oleh Nabi kami Muhammad SAW. Dia buat skrip macam tu kat Dajjal tu. Dajjal kata, subhanallah. Muhammad. Dia kata, oh tak mau ikut aku. Tak apa. Dajjal buat apa tuan-tuan? Hadis ni sebut, Dajjal pun keluar daripada mereka. Dajjal pun berlalu daripada mereka. Tetapi keesokan harinya, Putrajaya akan menjadi tandus dan harta mereka akan jadi habis semuanya. Tuan-tuan boleh bayang, lah ni tuan-tuan, dia keluar daripada satu tempat tu. Apa jadi tempat tu? Nak mudah faham, padang jarak, padang terkukur. Kalau lah ni, logik tak? Boleh. Satu hari saja boleh jadi padang jarak terkukur. Boleh tak? Logik tak? Hantar apa? Bom. Bom aja. Dia waktu tu kerajaan dunia. Dia dulu memerintah dunia waktu tu, Dajjal tu.
Boleh tak dia nak hantar bom? Tuan-tuan, dia keluar saja situ, telefon, hantar pi, boom, hancur. Putrajaya dah hancur. Asap nampak daripada jauh. Kita sendiri di sini nampak bagaimana asap dah berkumpul-kumpul naik daripada arah Putrajaya. Sampai maklumat dekat kita, WhatsApp pun masuk. Tengok Raja dah promo sampai dah, daripada mati semua dah, budak-budak pun dah mati dah, gambar-gambar semua dah keluar tu dah, macam tu punya orang semua macam-macam lah. Tu dah tuan-tuan sekalian. Lalu Dajjal pun tuan-tuan bergerak sampai ke Bangi. Sampai di Bangi, subhanallah, Dajjal kata apa? Ni tuan-tuan, akulah Tuhan kamu, ikut aku. Dia berkata, taramau orang Penang. Ni Dajjal ni, subhanallah, ada cerita dah macam Dajjal apa semua. Dia kata, tak apa, tak mau ikut aku, nak jadi macam tu, Putrajaya. Nampak Putrajaya tu? Naik dia macam tu? Semua dah tunduk. Kamu nak apa? Kamu lapar? Kamu lapar? Ni, bawa makanan-makanan. Nak ambil makanan-makanan semua. Tuan-tuan, mereka pun ambil makanan. Tadi yang tunduk, mula dah ambil makan-makan pun semua sikit, tuan-tuan. Dia angkat dah kepala sikit, Masya Allah Rabbi. Kamu nak apa? Kering kontang, lama dah tak turun hujan. Turun hujan, subhanallah. Tuan-tuan, habis subur balik semua tempat-tempat tu. Makanan-makanan semua balik mewah, Masya Allah. Budak-budak seronok berlari-lari, semua pekat makan seronok semua. Makanan pun dah banyak apa semua. Dapat nikmat balik macam mana yang hilang berapa lama dah tu. Subhanallah, yang dia dapat waktu Dajjal masih belum muncul. Tuan-tuan, seronok dia. Terlupa dah fitnah Dajjal. Itulah disebut sebagai fitnah. Faham? Habis. Kemudian Dajjal pun mula bergerak ke arah Kajang, Unit 10. Faham? Sampai di Unit 10, dia panggil subhanallah, masalli ala Sayyidina Muhammad. Semua duduk di depan, Masya Allah Rabbi. Dajjal kata, ikut aku Tuhan kamu. Tuan-tuan, waktu tu tuan-tuan lapar sangat. Tuan-tuan duduk dalam keadaan yang susah sangat. Tuan-tuan duduk dalam keadaan yang sangat seksa. Anak-anak tuan-tuan menangis. Tuan-tuan duduk dalam keadaan yang sangat teruk. Tuan-tuan, Masya Allah Rabbi, hujan dah berapa lama dah tak turun. Makanan dah berapa lama dah tak ada. Tuan-tuan dah tak ada apa dah nak makan. Kucing pun tuan-tuan dah makan dah. Waktu tu tuan-tuan boleh bayang, subhanallah. Tuan-tuan Masalih Azimat, hari tu Syria keluar fatwa makan kucing je. Lah ni Syria dah keluar fatwa makan anjing. Allahumma salli ala. Sebab tak ada benda nak makan. Waktu tu tuan-tuan susah sangat, lapar sangat, susah sangat tuan-tuan sekalian. Tiba-tiba Dajjal muncul. Dia mai. Dia kata, ikut aku Tuhan kamu. Tuan-tuan, waktu tu kepala tuan-tuan akan beralih ke Putrajaya. Tuan-tuan tengok dekat sana yang tak mau ikut dia yang duduk depan kita tu, dah hancur, mati habis. Kalau tuan-tuan ikut macam mana orang Putrajaya, tak lama esok saja tuan-tuan akan mati macam mereka. Tuan-tuan beralih pula tengok ke arah Bangi. Subhanallah, sana nampak hijau elok, orang semua duduk berlari seronok, semua duduk dalam keadaan makan yang cukup sebagainya, nikmat. Sedangkan tuan-tuan berada dalam keadaan kelaparan yang sangat. Tuan-tuan beralih tengok pada anak-anak tuan-tuan sedang menjerit menangis, sedang minta lapar, sedang minta makan. Tuan-tuan boleh bayang waktu tu, kalaulah tuan-tuan dapat nikmat macam mana orang Bangi, anak-anak tuan-tuan akan senyum kekenyangan sebab dia sudah dapat susu yang dia duk minta dah berapa lama tak dapat. Tuan-tuan, agak waktu tu, apakah keputusan yang tuan-tuan akan buat? Boleh bayang tak? Tuan-tuan boleh bayang tak? Itu dinamakan sebagai fitnah. Siapa yang ambil daripada dia, tuan-tuan akan dapat nikmat tu, tetapi tuan-tuan telah pun terkena dengan fitnahnya Dajjal. Kalau tuan-tuan tak ambil, tuan-tuan akan mati, subhanallah, macam mana matinya satu kelompok yang engkar dengan Dajjal. Allah. Sebab tu tuan-tuan, mintalah pada Allah agar kita dijauhkan daripada fitnah Dajjal. Takut. Sebab iman kita tuan-tuan tak akan mampu untuk kita berhadapan dengan fitnahnya Dajjal ni. Lalu Dajjal melewati satu negeri yang hancur. Kemudian Dajjal mengatakan, keluarkan harta simpananmu. Maka harta simpanan negeri itu keluar mengikuti Dajjal bagai pimpinan lebah yang diikuti oleh anak buahnya. Kemudian Dajjal memanggil seorang pemuda, lalu dipenggalnya dengan pedang sehingga seluruh tubuh pemuda itu terbelah menjadi dua, dan belahannya terlempar sejauh lemparan anak panah. Setelah itu tubuh tersebut dipanggil kembali, lalu tubuh itu hidup lagi dan datang dengan wajah yang berseri-seri dan tertawa. Panggil seorang budak, belah dua, lempak sebelah sana sebelah sini sebelah. Panggil balik, mai, cantum balik, subhanallah, muka berseri-seri. Kah, dia gelak. Dia tulis tu ketawa. Dia boleh mai balik gelak, tuan-tuan sekalian, subhanallah. Waktu tu tuan-tuan akan jadi dua kelompok manusia. Yang pertama,
orang yang kurang imannya kepada Allah dan kurangnya ilmu pengetahuannya tentang Dajjal, dia akan terpengaruh dengan sihir yang dibuat oleh Dajjal tu. Faham? Orang yang pertama, orang yang tidak ada iman dia, orang yang tidak mengaji dia tentang Dajjal dan tidak ada pengetahuan tentang Dajjal, bila bercantum balik, dia akan terkagum dan dia akan terpengaruh dengan Dajjal. Tetapi orang yang beriman dan orang yang pernah belajar tentang Dajjal, tidaklah dia terpengaruh dengan Dajjal, bahkan akan menambahkan keimanannya bahawa inilah Dajjal sebenar-benarnya yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW dulu dan aku menyaksikan sendiri dengan mata kepalaku. Faham tak ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Baik, ketika itulah tuan-tuan Dajjal sedang berbuat kerosakan, itulah Allah SWT mengutuskan Nabi Isa alaihi salam. Lalu Nabi Isa pun turun dekat dengan menara putih di sebelah timur Damaskus dengan mengenakan pakaian dua warna sambil meletakkan dua tapak tangannya di atas sayap dua malaikat. Apabila dia tundukkan kepalanya, hujan pun turun. Apabila dia angkat kepalanya, maka butir-butir mutiara berjatuhan daripada kepalanya. Orang kafir tidaklah mencium bau nafasnya, melainkan mati, dan bau nafasnya sudah tercium sejauh mata memandang. Lalu mencari Dajjal sehingga ditemukan di pintu gerbang Lut. Lalu Dajjal dibunuhnya. Itu kisah dia, tuan-tuan sekalian. Mussalli ala sayyidina Muhammad, tentang Dajjal. Dan bagaimanakah cara untuk kita mengelak daripada fitnahnya Dajjal. Habis, nak habis ni? Alah ni, last. Nak bagi amalan macam mana cara untuk kita mengelak daripada fitnahnya Dajjal. Baik, salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Yang pertama, apakah cara untuk kita mengelak daripada fitnah Dajjal? Yang pertama, salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan sekalian, jauhilah daripada tempat munculnya Dajjal tu. Kalau Dajjal tu mai, nanti tuan-tuan usahalah untuk pi jauhkan diri daripada Dajjal. Macam mana keadaan? Wallahu a'lam. Kita sendiri pun tak tahu macam mana keadaan waktu tu. Kenderaan confirm tak boleh pakai dah. Kereta ada saja, pam minyak dah tutup berapa lama dah tak nak. Faham tak silakan? Motor ada saja, basikal ada saja. Sebab tu dalam riwayat sebut, akhir zaman orang akan kembali menggunakan kuda-kuda, menggunakan unta-unta, menggunakan pedang-pedang. Sebab yang lain semua sudah tidak berguna lagi. Faham? Lari daripada Dajjal. Dengar Dajjal sampai Putrajaya, tuan-tuan lari lah, pergi kot mana? Tapi tak tahulah, pandai-pandai sendirilah waktu tu. Faham tak sekalian? IRL pun tak ada lah. Tu yang apa yang boleh pergi sampai Ipoh, apa nama dia? IRL lah. Ha? Kereta api laju tu, ETS. Itu pun tak pakai dah waktu tu. Faham sekalian? Yang kedua, tuan-tuan, duduklah di kota Makkah dan kota Madinah. Ni jauh lah. Nak pergi macam mana, tuan-tuan? Kita nak lari dekat-dekat pun tak mampu waktu tu. Cuma takdir Allah, mana kita tahu, doa pada Allah. Mungkin waktu tu Allah takdir kita pergi Mekah tengah buat umrah sebagainya. Tiba-tiba Dajjal sampai. Dan kita waktu tu kita ada di Mekah, kita ada Madinah. Dan Dajjal tak akan boleh masuk ke Mekah dan Madinah. Faham? Yang ketiga, tuan-tuan, Mussalli ala sayyidina Muhammad, macam mana cara dia untuk mengelak pada fitnah Dajjal? Hafaz surah 10 ayat daripada surah Al-Kahfi dan beramal dengan 10 ayat akhir daripada surah Al-Kahfi. Yang keempat, macam mana nak elak daripada fitnah Dajjal? Mussalli ala sayyidina Muhammad, Nabi ajar kepada kita doa untuk mengelak daripada fitnahnya Dajjal. Apa dia, tuan-tuan? Allahumma inni na'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Ada beberapa riwayat yang berbeza matan dia. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nabi suruh baca pada setiap kali selepas daripada sembahyang. Waktu mana? Selepas bacaan tasyahud, sebelum memberi salam. Innaka hamidun majid. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam, min azabil qabr, fitnatil mahya wal mamat, fitnatil masihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu keadaannya. Faham nah? Itu, tuan-tuan, beberapa daripada amalan untuk kita mohon supaya kita jauh daripada fitnahnya Dajjal. Jadi tuan-tuan sekalian, Mussalli ala sayyidina Muhammad,
keadaan dunia sebelum munculnya Dajjal sikit. Abu Umamah melaporkan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai Dajjal. Baginda berkata, sebelum munculnya Dajjal akan terjadi 3 tahun yang susah. Pada masa itu manusia akan ditimpa kelaparan yang teramat teruk. Pada tahun pertama Allah memerintahkan langit supaya menahan sepertiga hujan daripada biasa dan menyuruh bumi menahan sepertiga daripada taman-tanamannya. Pada tahun kedua Allah memerintahkan langit supaya menahan 2/3 hujan daripada biasa dan memerintahkan bumi supaya menahan 2/3 daripada tanaman-tanamannya. Dan pada tahun ketiga Allah memerintahkan langit supaya tidak menurunkan hujan setitis pun dan menyuruh bumi supaya tidak menumbuhkan tanaman-tanaman sepohon pun, semua binatang mati kecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Abu Umamah bertanya, "Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimanakah manusia boleh hidup dalam keadaan begitu?" Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tasbih dan takbir kedua-duanya akan berfungsi sebagai makanan bagi mereka." Tak ada apa dah nak makan waktu tu. Mulut bila lapar, bila susah sebut apa? Allah, Allah. Tu je makanan kita waktu tu. Takbir, tahmid. Takbir, tasbih, takbir. Subhanallah, subhanallah, tasbih. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tu je makanan kita pada waktu tu sebab susahnya hidup pada ketika tersebut. Jadi tuan-tuan, saya rasa cukup sekadar itu untuk malam ini perkongsian kita mengenai akhir zaman dan Dajjal. Mudah-mudahan kita minta sungguh-sungguh kepada Allah agar Allah jauhkan kita daripada fitnah akhir zaman yang tak mampu untuk kita tanggung. Mau tak mau memang kita duduk pada zaman fitnah akhir zaman. Cumanya kita minta Allah lindungi kita dan keluarga kita daripada fitnah yang tak mampu untuk kita tanggung. Dan kita minta pada Allah agar Allah jauhkan kita daripada fitnahnya Dajjal, daripada kita dan keluarga kita mudah-mudahan. Cukup sekadar itu untuk pada hari ini tuan-tuan sekalian. Saya minta ampun, minta maaf jika ada sebarang terkasar bahasa silap bicara. Saya minta ampun, minta maaf andai penyampaian saya ini tidak memenuhi kepada hajat pihak penganjur pada hari ini. Mudah-mudahan dia menjadi manfaat untuk diri saya dan manfaat untuk kita seluruhnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi atas kesudian memberikan ceramah kepada warga Uniten. Diminta Ustaz agar terus kekal di atas pentas untuk sesi soal jawab dan penyampaian cenderamata sebentar lagi. Kita amat bertuah kerana dapat mendengar ceramah yang penuh dengan informasi dan bermanfaat daripada Al-Fadhil Ustaz. Dengan ini dapat saya simpulkan bahawa pentingnya untuk kita semua sedar tentang usaha ke atas meningkatkan iman dan mengamalkan agama serta mempelajari ilmu agama. Seterusnya kita buka sesi soalan, soal jawab kepada hadirin. Boleh bertanya di mikrofon. Sebelum tanya kita maklumkan nama dan dari mana sebelum mengajukan kepada soalan. Jika ada siapa ingin tanya soalan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Ustaz dan para hadirin. Saya Anik. Okay, saya nak tanya Ustaz sebab kisah ni yang Ustaz cerita dengan kisah yang selalu orang dengar berbeza sedikit. Okay, kisah yang Ustaz ceritakan adalah menggunakan kayu untuk kisas untuk memukul balik Ukasyah. Kisah yang tersebar di merata yang popular menggunakan cemeti. Cemeti. Adakah benda ni ada dalilnya? Sebab ada sesetengah yang mengatakan benda ini tiada asalnya. Okey, itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua adalah turutan tanda-tanda besar yang Ustaz menceritakan adalah Imam Mahdi, kemudiannya Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj dan kemudiannya Ya'juj dan Ma'juj. Kisah yang masyhur yang tersebar di dalam masyarakat adalah
Ya'jud wa Ma'jud, kemudiannya Imam Mahdi dan Dajjal, dan kemudiannya Nabi Isa. Okey, adakah sandaran yang Ustaz pakai itu dengan kisah yang tersebar merujuk kepada hadis yang sama? Okey, itu saja daripada saya. Minta Ustaz boleh terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, jazakallah khairan katsira kepada yang bertanya. Yang pertamanya, berlaku khilaf di kalangan ulama tentang asal usul kisah Ukasyah tersebut. Salli ala sayyidina Muhammad. Tidak perlulah kita berbahas panjang tentang perkara tersebut. Salli ala sayyidina Muhammad. Sama ada menggunakan cemeti atau menggunakan kayu atau menggunakan tongkat lah. Mana tuan-tuan, di banyak kisah-kisah yang tersebar. Salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan, dan mungkin insya-Allah selepas daripada ini kita boleh mencari daripada sumber yang sahih yang bagaimana yang keadaan yang sebenar yang berlaku. Yang kedua, salli ala sayyidina Muhammad tuan-tuan, banyak ulama menyusun tentang sequence ataupun maksudnya turutan tanda-tanda kiamat itu berdalilkan kepada perkataan-perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pernah menyebutkan dalam satu hadis, badiru bil a'mal sittah, cepat-cepatlah buat amal sebelum sampai kepada kamu 6 perkara. Pertama, tulu asyamsi min maghribiha, naiknya matahari sebelah barat. Yang kedua, awid dukhan, datangnya dukhan, datangnya asap. Yang ketiga, awid dajjal, datangnya dajjal. Yang keempat, awid dabbah, datangnya binatang melata. Dan yang kelima, maksudnya au khassata ahadikum, atau datangnya perkara yang menimpa setiap orang daripada kamu, iaitu mati, au ammatikum, ataupun datang satu benda yang menimpa setiap orang daripada kamu, namanya kiamat. Itu salah satu daripada hadis yang menceritakan tentang perkara-perkara yang akan berlaku, dan Nabi menggunakan perkataan au dengan maksud atau. Kalau tuan-tuan dalam bahasa Musalli ala sayyidina Muhammad nak menunjukkan perkataan sequence, dia tak gunakan perkataan atau, dia akan menggunakan perkataan thumma, kemudiannya. Contoh Musalli ala sayyidina Muhammad, berlaku ini, thumma berlaku yang ini pula, thumma berlaku ini pula, kemudian. Biasanya dalam hadis-hadis Nabi berkaitan dengan tanda-tanda kiamat, Nabi akan menggunakan perkataan au, iaitu atau. Jadi Musalli ala sayyidina Muhammad, Nabi tidak sebut dengan jelas tentang sequence. Ulama sendiri yang menyusun akan sequence itu, subhanallah. Saya merujuk kepada kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, kitab yang telah dikarang kepada kita oleh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yang menjadi rujukan daripada ramai ulama salih asmat berkaitan dengan perbahasan tanda-tanda kiamat. Yang disusun dekat dalam ni tuan-tuan, salah satunya dipetik daripada perkataan ulama yang ditulis dan dikarang dalam kitab Fathul Bari, yang menceritakan tentang sequence yang saya petik macam mana yang saya sebutkan tadi ni. Pertama, munculnya Imam Mahdi, kemudian Imam Mahdi memimpin Musalli ala sayyidina Muhammad, bersedia menunggu akan munculnya Nabi Isa alaihi salam, kemudian munculnya Dajjal, subhanallah, Nabi Isa Musalli ala sayyidina Muhammad, kemudian Nabi Isa pun turun. Bila Nabi Isa pun turun, Musalli ala sayyidina Muhammad, Musalli asyamat siapa nama tadi, Al-Mahdi berbai'ah kepada Nabi Isa alaihi salam. Kemudian selepas daripada tu, Nabi Isa dengan tentera Al-Mahdi pergi mencari Dajjal dan akhirnya terbunuh Dajjal. Kemudian Nabi Isa melarikan pengikut-pengikut dia. Apabila munculnya Ya'juj Ma'juj keluar, Nabi Isa melarikan pengikut-pengikut dia bersembunyi di belakang bukit. Ini kisah yang diceritakan maksudnya dalam riwayat-riwayat yang dihimpunkan kepada kita oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, yang tuan-tuan boleh cari dan tuan-tuan boleh buat rujukan padanya. Adapun banyak berlaku perbahasan, antaranya tuan-tuan, yang mana yang akan muncul dulu, tulu asyamsi min maghribiha, munculnya matahari sebelah barat. Ada yang Nabi SAW sebut awal-awal. Ada yang ulama kata subhanallah akan muncul dekat depan, berlaku perbahasan. Antaranya tuan-tuan, Musalli ala sayyidina Abdullah bin Umar sendiri, apabila subhanallah salah seorang daripada sahabat menceritakan bahawa yang akan muncul awalnya Dajjal yang akan naik matahari sebelah barat, itu nanti akan muncul yang paling hujung. Datang ni sahabat ni, subhanallah, dia kata apa, aku mendengar itu lebih fasih daripada Nabi SAW, aku mendengar itu langsung daripada Nabi, dan tidak aku nafikan bahawa yang akan pertama-tama yang sekali yang kamu lihat ialah munculnya matahari daripada sebelah barat. Di kalangan sahabat sendiri pun berlaku khilaf yang mana satu yang akan muncul. Tuan-tuan sekalian, apa pun yang akan muncul, tuan-tuan, macam mana sahabat bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, bila nak kiamat Rasulullah? Rasulullah jawab dekat dia, Rasulullah tak jawab bila nak kiamat. Rasulullah kata, apakah persediaan kamu untuk berhadapan dengan kiamat?
cerita dia, yang mana satu pun muncul awal tuan-tuan sekalian, itu bukanlah menjadi kepada kita wajib percaya sebab Nabi SAW cerita. Sekuens dia tuan-tuan, itu biar ulama yang bincang tentang dia. Kita ni nak buat apa? Kita buat persiapan dan persediaan untuk berhadapan dengan perkara-perkara tersebut. Itu saya yang dituntut kepada kita. Boleh nak? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Mungkin ada lagi soalan? Boleh ajukan lagi soalan. Ada dari Muslimat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya nak bertanya, Islam tu mementingkan nyawa kita. Jadi dalam kes kita diduga dengan antara mati ataupun mau teruskan hidup dengan ngambil nyawa, ngambil makanan daripada Dajjal. Jadi bolehkah kita masuk dalam kes darurat? Terima kasih. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Mengambil nyawa sendiri ini satu perkara yang sangat-sangat dilarang di dalam agama lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Tidaklah dijelaskan tuntutan kepada kita untuk membunuh diri waktu kita berhadapan dengan fitnahnya Dajjal. Ulama tidak menyimpulkan antara perkara yang perlu kita buat persiapan ataupun persediaan ketika kita berhadapan dengan fitnah Dajjal ini, salah satunya ialah membunuh diri. Faham tak? Ulama susun dekat kita banyak perkara yang kita boleh buat ketika kita berhadapan dengan fitnah Dajjal. Nabi SAW sebut yang pertama, tetapkanlah pendirian kamu. Mungkin waktu tu sampai ke tahap kita terbunuh. Sebab tu, maka terbunuh kita itu terbunuh sebab kita mempertahankan agama. Itu lebih baik daripada kita membunuh diri sebelum kita berhadapan dengan Dajjal. Dua-dua pun mati. Faham sekalian? Nabi juga sebut waktu tu Dajjal akan bawa kepada kamu syurga dan neraka. Satu air yang indahnya, yang sejuk, satu air lagi yang penuh dengan api. Itu fitnah. Maka waktu tu tuan-tuan, kata Nabi SAW, kamu datangilah air yang ada api itu. Lalu kamu pejamkan mata kamu dan kamu minumlah dengan dia. Waktu tu subhanallah, sebab yang ada itu, itulah air yang sejuk sebenarnya. Sedangkan air yang sejuk ini buat Dajjal, itulah api yang sebenarnya. Kan faham tak? Tu tuan-tuan, Nabi SAW duk cerita dekat kita apa yang perlu kita buat bila kita berhadapan dengan Dajjal tu. Ulama susun dekat kita macam kita sebut tadi ni, cuba untuk melarikan diri sedaya upaya, berdoa supaya dijauhkan daripada fitnah Dajjal, baca surah daripada surah Al-Kahfi, hafaz daripada surah Al-Awwal daripada surah Al-Kahfi. Banyak tuan-tuan amalan-amalan yang disuruh pada kita untuk kita berhadapan dengan fitnah Dajjal, dan ulama tidak mengesyorkan dalam banyak-banyak tu satu disebut sebagai bunuh diri untuk berhadapan dengan fitnah Dajjal. Itulah. Faham nah? Itu keadaannya. Wallahu a'lam. Okey.